Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil kajian saya, yaitu senaman squat, atau lebih spesifik lagi analisis mengenai masalah yang dihadapi semasa melakukan squat. Saya, Awangku Muhammad Aiman Fitri bin Ibrahim alias Ibrahim, yang memegang kad metrik di 2022110267. Pada pembentangan kali ini, saya akan menceritakan sebanyak sedikit latar belakang squat. Squat adalah salah satu senaman asas yang paling populer dalam pelbagai regimen kecergasan. Squat juga menawarkan beberapa kelebihan kesehatan dan kecergasan selain memperkuatkan asas untuk tugas-tugas harian. Manusia telah menggunakan pelbagai posisi squat untuk pelbagai tugas harian sepanjang sejarah, yaitu menurut Albeck 2002 dan Check 2000. Dalam kajian ini juga terdapat juga objektif kajian. Objektif kajian ini ialah menyediakan analisis biomekanik terhadap pergerakan squat untuk mengesan masalah yang berpotensi menyebabkan ketidakselesaan atau meningkatkan risiko kecederaan serta mencadangkan penambahbaikan teknik yang sesuai. Kepentingan kajian terbahagi kepada tiga. Yang pertama ialah kesehatan dan kesejahteraan peribadi. Kajian mengenai squat menyumbang kepada pemahaman yang lebih baik tentang bentuk yang betul untuk aktiviti ini, yang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan peribadi. Yang kedua ialah prestasi atletik optimum. Rahsia meningkatkan prestasi bagi atlet adalah dengan menggunakan teknik squat yang baik. Dan terakhir ialah pendidikan dan pengetahuan umum. Penting untuk mendidik orang ramai, terutamanya mereka yang ingin tidak mempunyai akses kepada panduan pakar tetapi berminat dalam kecergasan fizikal tentang teknik squat yang sesuai. Demografi kajian ini ialah diri saya sendiri sebagai subjek, iaitu Awangku Muhammad Aiman Fitri bin Ibrahim alias Ibrahim, berumur 22 tahun, jantina lelaki dan mempunyai ketinggian 164 dan berat ialah 61.4 kg. Peralatan kajian yang diperlukan dalam kajian ini yang pertama ialah kamera untuk merekod pergerakan squat dari pelbagai sudut. Yang kedua ialah jika perlu, tambahkan berat atau peralatan latihan rintangan tambahan. Sekiranya tidak mempunyai peralatan yang bersesuaian, kita juga boleh menggunakan berat badan sebagai beban. Dan yang terakhir ialah memakai pakaian yang bersesuaian. Prosedur analisis squat terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah latihan squat yang direkod dalam video dari pelbagai sudut untuk pemeriksaan tambahan. Yang kedua, memerhati posisi sendi dan pergerakan badan semasa melakukan squat. Yang ketiga pula, menganalisis rakaman untuk mengesan sebarang masalah biomekanik. Dan yang terakhir ialah mencadangkan perubahan teknik berdasarkan kajian biomekanik. Sekarang kita beralih pula kepada dapatan kajian. Dapatan kajian dalam kajian ini yang pertama ialah pemeriksaan menyeluruh terhadap pergerakan squat memerlukan beberapa teknik. Salah satunya ialah merekod pergerakan dengan kamera yang berkelajuan tinggi. Yang kedua, sudut kaki, posisi belakang dan data lain juga boleh dianalisis menggunakan sistem pengimejan pengukuran gerakan 2D atau lebih dikenali sebagai Kinovia. Yang ketiga, penilaian biomekanik yang memberi penekanan yang kuat kepada langkah-langkah keselamatan seperti aplikasi pencegahan, kecederaan dan pemulihan adalah penting untuk memahami kekuatan kecederaan dan kelemahan dalam gerakan squat. Yang keempat ialah pelbagai kaedah untuk menentukan sudut kaki yang optimal untuk squat telah dibincangkan dengan sudut yang biasa berkisar antara 30 hingga 45 darjah ke dalam dari garis pandang. Sekarang kita beralih kepada perbincangan. Pelaksanaan teknik squat untuk setiap bahagian merupakan isi yang penting dalam kajian saya, di mana teknik yang tidak tepat dalam kawasan lamba adalah antara sebab mengapa mempertahankan keseimbangan dan keselesaan sendi semasa melakukan squat mungkin sukar untuk dicapai. Seterusnya, menurut Sar Rahman 2002 mendapati bahawa untuk memastikan pergerakan squat yang kompeten, setiap satu daripada sendi-sendi utama bahagian bawah badan termasuk kaki, pergelangan kaki, lutut dan pinggul dan tulang belakang toreks dan lambah bahagian atas badan memerlukan tahap kestabilan dan mobiliti yang tertentu. Seterusnya ialah hubungan antara kawasan lamba. Kawasan lamba dan pergerakan squat berkait rapat dalam perbincangan mengenai kesukaran dalam mengekalkan keseimbangan dan keselesaan sendi. Keseimbangan dan keselesaan sendi yang terlibat dalam pergerakan squat dipengaruhi oleh kecacatan teknik yang boleh dilihat dalam bahagian yang lain seperti lutut, bahu, pergelangan kaki dan juga pinggul. Seterusnya ialah gerakan pinggul semasa penurunan squat dan fleksi lamba di bahagian bawah badan memungkinkan mobiliti pinggul yang lebih besar. Alter 1996, Holbrody 2005, Hemmerich et al. 2006, Kendall et al. 2005, Kenakin 2004 dan Sar Rahman 2002. Manakala melalui Schoenfeld BJ 2010 juga menekankan perkara ini apabila membincangkan hubungan antara pergerakan lambar, pelvis dan pinggul dalam squat. Untuk melaksanakan squat dengan betul, mobiliti pinggul adalah penting. Seterusnya adalah kesimpulan kajian.
Menurut kajian biomekanik yang teliti, teknik skuad dapat membantu secara signifikan dalam meningkatkan keseimbangan keselesaan dan mengurangkan risiko kecederaan semasa aktiviti latihan kekuatan. Seterusnya ialah kajian telah menunjukkan bahawa menggunakan analisis biomekanik untuk menganalisis teknik skuad dengan betul dapat membantu mengurangkan tekanan berlebihan pada sendi dan sistem tubuh yang lain. Yang ketiga pula ialah untuk memastikan keselamatan dan keberkesanan dalam latihan kekuatan, individu yang berlatih di rumah harus menguasai teknik skuad yang optimum. Dan terakhir ialah melalui pelaksanaan penambahbaikan teknik, skuad berasaskan analisis biomekanik, individu dapat meningkatkan keseimbangan keseluruhan, merasa lebih selesa semasa melakukan gerakan dan mengurangkan risiko kecederaan.